Assalamualaikum guys. Kembali lagi kita hari ni bersama kami budak ejen. Okey. So podcast kita ni hari ni kita bersama dengan kita punya ah, artis jemputan, artis ejen yang berpengalaman dalam bidang ejen lah. Okey. So, apa kita nak ulas pada hari ni? Dia berkenaan dengan apa tujuan podcast ni dicipta. Ejen lah. So hari ni kita bawakan kita punya sahabat kita, Faiz. Okay. So macam sebelum podcast kita sebelum ni, kita dah ceritakan sedikit pengalaman apa yang dia pernah lakukan kan. Lepas tu apa yang dia punya background kan. And then kenapa dekat ejen ni, bidang ejen ni dia sukses kan. So kita punya jemputan hari ni sesuai lah untuk dia ulas apa kita punya topik hari ni. Okay, so topik kita hari ni kita nak ulas tentang apa itu ejen kan. So kalau dalam pemikiran saya kan, so saya anggap bila ejen ni dia macam kena buat sesuatu yang di luar kebiasaan. So yang menyebabkan orang ni takut lah nak jadi ejen. So kalau apa yang saya faham, bila jadi ejen ni dia mesti dapat tugas dia daripada dia punya leader ke, dia punya founder ke, dia punya boss ke, dia punya ketua ni lah dalam organisasi tu. So bila ejen je nanti kena edar flyers kan. Lepas tu kan kena duduk dekat booth, kena kerja pukul 10 pagi 10 malam. Tengok timing dia kadang-kadang tu main pacak je dekat depan bank lah. Ada tu yang macam nak proper sikit masuk pasar malam lah kan, jual SIM card lah, telco and then yang apa kita pasang kat piring kat rumah kan, yang boleh banyak siaran tu, itu pun guna sistem ejen juga tu kan. So pada pendapat kan Faiz lah kan yang berpengalaman dalam bidang ejen ni, so apa sebenarnya ejen ni, apa sebenarnya? Okey, terima kasih Izwan. Okey, kita dengar luahan hati aja. Macam mana ejen tu lah kan. Okay. So sebenarnya saya dekat dalam bidang ejen ni dah lebih 10 tahun lah. Okay. So sebelum kita kupas lebih lanjut, apa tu, macam mana, apa masalah ejen, betul ke yang ejen ni kena buat kerja macam ni, ejen ni kena edar flyers lah, kena ketuk pintu rumah orang lah, betul ke ejen ni kena buat macam tu semua kan. Okay, tapi sebelum tu kita start dulu dengan ejen ni apa sebenarnya. So kalau kita tak faham ejen tu apa, macam nak tahu ni ejen ni bukan ejen kan. So macam tu lah. Alright, so sebenarnya ejen ni adalah satu sistem. Okay, sistem yang company tu guna. So contoh ada company dia gunakan sales team. Contoh satu founder ke atau satu company besar, dia ada hire, ada sales team, dia pergi buat contoh macam company besar kan, company besar contoh dia ada team department untuk buat sale je. So sales team ni yang pergi cari klien-klien, corporate ataupun dipanggil nama dia business to business lah. So dia adalah satu business, dia cari business lain, maksud company, lepas tu dia close company lah. So macam ejen ni pula, dia more kepada company dia hire ejen, bukan hire lah, dia recruit. Ejen ni mostly recruit lah. Dia recruit ejen, lepas tu untuk buat sale untuk company. So mostly B2C lah, business to consumer. Tapi boleh juga ejen ni jual ke company-company, tapi kebanyakannya ejen akan menjual kepada orang ramai lah. Okay, so ejen ni adalah satu sistem. Okay, macam mana cara bekerja dia, saya akan cerita nantilah. Tapi untuk ejen ni sebenarnya dia, saya boleh kata dia banyak cabang lah. Okay, ada ejen yang kena bayar, ada ejen yang tak perlu bayar,
Ada ejen yang kena ada target, ada ejen yang tak perlu ada target. Ada ejen yang ada sistem ejen tu dia mula-mula tak payah bayar, lepas tu tiba-tiba kena bayar. Ujung-ujung kena ujung-ujung minta minta pula. bayar pula kan. Mungkin ejen tu dah untung, dah keluar kereta, dah beli rumah macam-macam, nak kena bayar pula. So dia banyak lah. Okay. Tapi basically kita boleh bahagikan sistem ejen ni macam ada dua lah. Okay. So dia ada satu yang kita boleh pilih yang berbayar, tapi yang berbayar tu sama ada bayar tu memang sikit, memang dia bayar untuk beli produk, ataupun dia bayar jadi ejen tu untuk register sebagai ejen, Pendaftaran lah, ataupun jurang pendaftaran lah. Yuran komitmen lah macam tu. Yuran komitmen lah. Tapi ada juga yang dia tak perlu bayar, tapi dia perlu datang training, macam tu lah. So dia ada dua sistem ejen. Basically macam tu. So adakah yang jenis yang kena bayar ni tak perlu datang training? Dia sebenarnya macam ni, kalau yang berbayar tu dia lebih macam komitmen tadi lah. So dia beli produk, so dia boleh pakai produk dia dulu. Tapi training dia kena datang juga. Maksudnya kebanyakan dia sebenarnya ikut company lah, ikut company tu sendiri. Ada company yang macam dia memang sekadar nak jual produk dia je, so dia jual produk dekat ejen. Tapi kita untuk yang berkesan, kita tengok kita ni sebenarnya sebagai ejen, kita nak pergi ke industri yang mana, ke bahagian yang macam mana lah. Maksudnya kalau contoh macam kita suri rumah, kita lebih suka produk yang kita pegang. So mungkin boleh jual kosmetik. So kosmetik sebab kita memang pakai kosmetik tu semua. Tapi kebanyakan yang kosmetik memang kena ada modal lah. So dia akan start dengan beli join sebagai ejen, beli produk kecil. Lepas tu bila dah ramai, dia kena jadi stokis. So ni semua adalah sistem ejen. Dan sistem ejen ni kebanyakannya memang boleh buat income lah. Tak kisah sama ada berbayar ataupun tak berbayar. Okey, faham. So maknanya kalau daripada apa yang saya faham, apa yang Faiz cakap ni, dia macam ni lah satu company, dia ada rekrut satu ejen, satu organisasi yang dia bentuk, diorang ni ejen je untuk buat jualan je. Dia guna sistem lah, sistem ejen lah. So yang berkesan, yang terbaiknya adalah company bonding dengan ejen, lepas tu ejen akan jual dengan consumer. So consumer ni banyak lah, ramai nak kata tadi yang berbalik tadi dengan yang Faiz cakap, ada setengah company ni buat company, lepas tu produk yang nak dijual tu hanya kepada ejen saja. Maknanya consumer tu ejen. So macam mati kat situ lah kan. So kalau yang the best tu yang ada 3 channel lah, 3 laluan lah. Company, ejen dan juga consumer yang akan membeli. So maknanya akan dapatlah hasil yang lebih banyak kan. Untuk ejen tu sendiri, dan secara tak langsung company pun dapat keuntungan. Okey. Tadi kan kata pasal stok kan. Dia adakah satu benda yang wajib untuk seseorang ejen tu dia sukses ataupun titik permulaan kejayaan dia, adakah dia wajib kena simpan stok? Sebab kan pada saya kalau contoh dia nak jadi ejen tapi dia sendiri pun tak pernah ada nak experience benda tu. Contoh kalau insurans, akan tunggu mati kan baru terima hibah tak? Contoh ataupun contoh kita sebagai ejen insurans, kita nak ada sakit patah tangan dulu ke baru kita nak claim medical card tu kan. So adakah wajar seorang ejen ni dia experience tentang pemakaian produk dia tu, servis atau produk lah. Macam tadi untuk insurans servis lah kan, sebab benda tu tak nampak kan. Tapi kalau macam produk macam kosmetik tadi, ataupun mungkin benda-benda yang dia kena wajib pegang produk, adakah wajar diorang seorang ejen ni seorang ejen ni kena pegang stok? Okay, dia
Dia macam ni, bila kita kata pasal penggunaan produk dan simpan stok, dia sebenarnya adalah dua benda berbeza lah. Sebab ada ejen yang dia simpan stok, tapi stok tu dia tak pakai pun kan. Dia memang tak pakai, dia memang untuk jual lah. Tapi ada juga yang dia memang pakai. So bagi saya, pengalaman saya sebagai ejen dan few company yang saya dah join, mula-mula memang saya akan pakai dulu produk tu. Macam mana pun kita kena rasa dulu produk tu supaya kita tahu yang sebenarnya kita jual apa. Baru kita rasa macam ada feel untuk kita cerita dekat kita punya customer. Dan daripada situ juga kita sharing dengan customer kita based on hati lah, hati ke hati, heart to heart lah orang panggil kan. Heart to heart ya. So dia lebih kepada customer tu lebih rasa yang dia ni sincere untuk menjual produk. Dan kita sebagai ejen sebenarnya kita bukan menjual sangat pun lah. Kita lebih kepada sharing. Sharing apa yang kita pakai. So daripada situ kita rasa best lah produk yang kita pakai. Kita nak share dekat kita punya kawan-kawan, kita punya customer. Macam tu lah. So dari segi simpan stok atau tak simpan stok, dia sebenarnya tak ada masalah. Sebab itulah gunanya kita join sebagai ejen. Sebab kita join sebagai ejen, sepatutnya kita tak perlu pun ada simpan stok. Sebab stok ni daripada HQ. So sebenarnya kenapa kita jadi ejen? Kenapa kita tak jadi founder? Sebab founder dia akan fikir pasal stok kena simpan kat mana apa semua. Tapi macam kita sebagai ejen, of course lah kita kalau nak cepat, contoh bagi customer kan, dia order hari ni nak bagi hari ni juga kat dia. So benda tu lebih senang kalau kita ada stok dekat rumah lah. Tapi kalau kita tak ada stok kat rumah pun, kita still boleh dapatkan stok tu pada HQ, tak ada masalah benda tu lah. Tapi kalau kita tak try produk tu, kita macam mana kita nak cerita kat orang yang takkan kita cerita based on testimoni orang je kan. Itulah. So bagi saya simpan stok ni dia adalah HQ punya kerja. So kebanyakan ejen kalau ikutkan tak perlu pun simpan stok. Tapi kalau ada yang simpan stok, benda tu tak menjadi masalah. Sebab customer kadang-kadang banyak lah customer kan. Dia order hari ni nak semalam. Betul tak? Kalau boleh belum order lagi belum order dah sampai. So benda-benda macam tu kalau kita ada stok, kita boleh bagi secepat mungkin lah. Ya kan, kalau makna kata kalau kita dah nama pun kita simpan stok kan. So bila simpan stok, mestilah kena keluar modal yang banyak kan. Kalau contoh memang willing nak keluar modal banyak pun, nak simpan stok tu kat rumah ataupun simpan ala-ala bawah katil, itu macam mungkin lah kan, takut juga kan. Kalau tak habis stok siapa nak beli kan. Macam tu kan. So pada perkiraannya ada kelebihan lah, betul tak? Ada kelebihan lah. Tapi kita sebagai ejen kita kena tahulah kita punya kapasiti kan. So kalau kita boleh jual 5 unit je satu bulan, janganlah ambil 10 unit. Tu yang datangnya masuk bawah katil. Tetapi ada juga sistem-sistem ejen yang company tu paksa ejen dia beli. Contoh kalau tak beli produk, kalau tak beli buat dia panggil maintenance lah. Maintenance lah, dia punya term tu maintenance. Kalau tak buat maintenance, kita boleh potong gaji, kita boleh potong commission. Tu sebenarnya tak bagus lah. Sebagai sistem macam tu dia menguntungkan company. Tapi untuk ejen benda tu yalah, ejen jual pun tak banyak, lepas tu nak kena buat maintenance pula kan. So kalau boleh kita elakkan. Macam kalau macam saya personally, company-company yang kena buat maintenance semua macam ni, kita akan macam saya personally, saya akan keluar lah daripada company tu. Saya akan buat benda yang tak perlu maintenance. Sebab dia tak ada effect kat kita. Sebab kita join sebagai ejen, kebanyakan kita join sebagai ejen ni sebagai part time. Dia bukan full time. Kita buat part time, kita kerja hakiki, kita buat part time sebagai ejen. So takkanlah kita nak asyik-asyik beli produk, asyik beli produk kan. Dapat komisen beli produk. Dapat komisen beli produk. Dapat gaji pun beli produk. Kan, dapat gaji kita buat maintenance, lepas tu habis duit. Kita habis, company kaya lah kan. So kalau boleh kita join. Sebab kita banyak ejen kat Malaysia banyak.
So kita join company yang tak perlu buat maintenance. Hmm. Kita jual banyak, kita ambil stok banyak. Kan kalau kita memang boleh jual 10 kotak 20 kotak setiap bulan, okay, kita ambil stok 10 20 kotak based on kita punya capacity. Okay. Tapi kalau macam saya kata tadi lah, kan kita pun jual tak seberapa. Betul, Kita nak memang banyak. nak top-up sikit je kan, sebulan dapat 200 300 jadilah kan. Hmm. Tapi kena restock dengan HQ dah sampai 400 500, macam tak berbaloi lah. So dengan arti kata lain, kalau anda kata ada sistem yang dipergunakan oleh satu company, dari segi maintenance kena beli produk, ataupun mungkin founder tu sendiri paksa ejen beli produk. So kalau boleh elakkan lah. Kau boleh elakkan lah. So sebab banyak lagi peluang sebagai ejen dekat Malaysia ni. Kan. Okay, so actually kan kalau dekat Malaysia ni lah, yang so far lah macam tahun 2023 ni lah kan, sejak saya pun dalam bidang ejen, actually adalah beberapa bidang yang kita nampak memberi kesan keberjayaan tu kan, seseorang ejen tu apabila dia join ataupun menceburi bidang tu, bidang ejen ni. So antaranya macam penjualan penapis air. Lepas tu hartanah pun banyak juga. Hartanah, ejen hartanah pun banyak juga. Banyak agensi dah sekarang ni kat Malaysia ni. And then tak dinafikan jugalah, multi level marketing pun boleh tahan juga kan sekarang ni. Berluasa kan, banyak. So semua pun boleh buat duit. Lepas tu memang yang paling orang kata apa, banyaklah diceburi oleh suri-suri rumah, penjualan kosmetik. Even student pun boleh buat. So nak tanya pada pendapat Faiz apa sebenarnya perbezaan antara diorang ni? And mungkin ada pengalaman sikit kan, boleh ulas kan apa tu. Kalau macam tu saya terangkan satu persatu lah sistem yang diorang pakai lah. Okay. So tapi saya akan cerita secara general, sebab macam saya kata tadi, setiap company dia ada sistem yang berbeza. Tapi kebanyakannya ni saya cerita as a whole, mostly lebih kurang sama lah. Okay, contoh macam kosmetik. Kosmetik kebiasaannya dia menggunakan sistem yang macam ada ejen, ada stokis, macam itulah. So ejen bila nak join dia kena register some amount, lepas tu dah ada beli barang sikit, lepas tu dia pakai dan dia share kat orang. Bukan dropship dropship. Bermula dengan dropship. Ada start dengan dropship, betul-betul. Dia start dengan dropship. So dia start dengan dropship biasa free lah. Tapi biasa free ni kita tahulah bila free dia punya income pun kecil. Lepas tu dia nak lebih sikit, dia kena pegang stok, dia jadi ejen. Lepas tu dia nak income besar lagi, tapi ada boleh jadi stokis, cuma dia kena rekrut orang lah. Dia rekrut orang banyak-banyak, so ejen-ejen dia beli daripada dia, stokis. So benda ni pun dia basically yang kosmetik pakailah, kosmetik, perfume. Biasanya dia akan guna sistem yang macam ni. Dropship, ejen, stokis. Untuk hartanah pula, kebanyakannya diorang dia lebih kepada macam dia sama ada nak jual projek ke, nak jual sub-sale ke. Macam hartanah dia income memang besar. Macam hartanah ni income dia besar, cuma kebanyakan kita kena buat secara full time. Untuk ejen-ejen biasa boleh, tapi kita akan tight lah Sabtu Ahad tu. Sebab tapi still lah, kalau kita kerja kita jenis fleksibel, contoh macam kerja office tapi fleksibel, boleh lah buat hartanah bagi saya lah. Sebab contoh kadang-kadang customer nak tengok rumah, nak survey rumah, lebih-lebih lagi siapa yang buat sub-sale. Sub-sale kan dia kena bawa customer pergi check rumah, viewing view rumah kan. Lepas tu dah okey semua, nak kena submit dokumen, hantar ke bank, semua benda macam tu lah. Memang sekarang boleh buat online, tapi semua benda tu officer bank dia bekerja waktu office hour. Waktu office hour dan kita pun kerja hakiki pun office hour. Dan kerja hakiki pun office hour. So tak sesuai lah untuk part so, time lah. Untuk part time ni dia akan kacau lah, dia akan kacau kita punya masa. Melainkan kalau kita tak kisahlah, kita submit malam, lepas tu officer tu reply siang, lepas tu kita reply balik malam kan. So tak kacau kita punya waktu bekerja. Cuma lambat lah, proses tu akan jadi lambat. Dan kalau untuk property,
kita nak dapat satu rumah tu kita kena submit banyak application. Contoh kita nak kena submit beberapa application, okay, satu approve. Tapi yang best dekat property memang income besar lah. Satu unit boleh dapat bersih lah 5,000. Oh my god. Wow. Itu minimum lah tu. Itu yang jual projek. Kalau jual subsale, jual yang projek yang lebih mahal, yang 5,000 ni biasa 4,000 5,000 ni macam Bawah Mas Selangorku, WIP semua tu dapat lebih kurang macam tu lah, 4,000 5,000, tapi dia ada masa dia. Tapi kalau yang jual projek, kita kena tahu yang agent ni dia perlu buffer income tu dalam 2-3 bulan sebab duit dia tak masuk terus. So bulan pertama nak makan apa? Itu yang kena banyak application tu. Betul, banyak backup. Dia bukan banyak application, dia masa starting tu dia susah sikit lah. Masa starting tu susah sikit sebab bulan pertama, bulan kedua tu tak ada income lah walaupun dia ada close sale. Sebab income tu masuk lambat. Tapi still okay sebab buat secara part time. So kalau dia dah buat full time, terus buat full time, yang tu dia kena jaga sikit lah sebab bulan pertama, bulan kedua tu biasanya tak ada income. Okay. Yang ketiga MLM kan. Macam MLM ni pula, dia more kepada kita kena beli produk tau. Kita beli produk, kita letak some amount, contoh kita letak RM3,000 contoh. Lepas tu dapatlah 2 kotak, 3 kotak barang. Lepas tu 2 kotak, 3 kotak tu sebenarnya kita tak menjual pun kat orang. Kebanyakannya kita tak jual pun. Kita akan rekrut orang baru dan orang baru tu beli lagi RM2-3,000 punya barang. So kita dapat based on yang kita dah rekrut orang tu. Dalam produk kita tu kita tak pakai. Sistem macam ni dia memang kepada duit buat duit lah. Dan produk tu sebenarnya mostly kita pakai sendiri. Kalau nak kata sistem macam ni okey ke tak okey, dia sistem yang cepat jana income tetapi produk tu tak jalan mana. Saya boleh kata produk tu tak jalan mana lah. Tapi kalau anda kata sebuah company MLM tu dia mempunyai produk yang bagus, boleh je. Maksudnya benda tu bukan semata-mata money to money. Betul kan? Tapi macam saya kata tadi, dia kebanyakan. Okay. Sebab ada je company, contoh macam company A kan, yang dah lama, dah 20 tahun kat Malaysia. Dia ada je jual produk kecil-kecil dan orang yang beli tu memang dia beli memang sebab dia consumer. Tapi saya cerita tadi pasal kebanyakannya dia bukan untuk consumer, dia untuk money buat money, macam tu je. Kalau kena keluar 2-3 ribu bukan part time lah tu. Nak buat part time, nak jadi agent part time, nak cari duit part time. Sebab nak cari extra income. Tapi kalau ada 2-3 ribu starting dia akan keluar banyak. Tapi ada je macam boleh keluar 300 dulu kan. Tapi dapat sikit lah. Tapi bila kita buat MLM, dia akan cerita tentang bulan dan bintang. Alamak. Bulan dan bintang dia tak main 200-300 ringgit. Contohlah. So, itu yang jadi gajah boleh terbang tau. Itu lah. Nak bawa parent pergi murah. So itulah ya. Okay, contoh satu lagi yang paling trending sekarang macam penapis saya lah. Okay, macam penapis saya dia guna sistem agent. Kita banyaklah company sekarang. Memang banyaklah company penapis saya dekat luar. So macam penapis saya ni kebanyakannya memang free, tak ada modal dan dia tak perlu simpan stok. Kita just join dan kita jual produk. Lepas tu rumah customer pasang, kita dapat income. So kalau kita ada sale, kita akan dapat income. Kita tak ada sale, kita tak dapat income. Tetapi dia tak ada modal, dia tak ada risiko. Senang cerita, antara sistem agent yang tak ada risiko adalah penapis saya antara sistem agent yang tak ada risiko. Contoh kita buat je marketing, free marketing apa semua. Lepas tu banyak sale, banyaklah kita dapat. Penapis air. Antara yang ni lah, penapis air. Tapi kita banyaklah company kat Malaysia kan. Dia bukan
kebanyakannya dia bukan jual barang perisai je, dia kadang-kadang jual barang perisai, dia jual peti ais, dia jual tilam juga. Oh, so bukanlah kalau macam kat Malaysia ni sekarang ada penyampai saya. Nanti kan ada ejen jual TV, ejen jual peti sejuk, Dia ejen jual washer washer dryer. dryer. Oh, dia bukanlah satu-satu, dia boleh gabung lah sekali. Dia gabung semua sekali. Okay. So itu adalah satu company lah. So kalau kita join sistem ejen yang macam ni, dia lebih sesuai bagi saya lah. Dia lebih sesuai untuk kita buat as a part time. Sebab dia tak kacau masa, kita boleh reply suka hati kita and kita settle buat sale sahaja. Yang lain semua company uruskan. So kalau macam penyampai saya ni, adakah tadi kata tak perlu keluar modal kan? So kalau datang training dia, takkan nak HQ tu bagi free training ke? Kebanyakan yang saya tengok, macam saya pun Usha banyak juga. Maksudnya tengok few company jugalah yang saya tengok macam mana sistem-sistem diorang buat. Mostly training-training yang diorang pergi memang semua free lah. Tak ada bayar apa-apa. Memang HQ ajak pergi HQ, memang HQ diorang ni ajak pergi datang ke HQ, diorang bagi training dan tak ada apa-apa charge. Okay. Cuma ada yang buat waktu office hour, ada yang buat waktu weekdays. Cuma kita kena tengok lah, kalau kita secara part time office hour kita tak boleh lah join kan. Tapi macam mana pun kebiasaannya training tu semua tak kacau pun kita punya income. So kalau boleh kata cadangan untuk company-company penyampai saya ni kan, ejen jual TV lah, washer dryer lah. So kalau dia nak memperbanyakkan ejen part time, mungkin dia kena buat waktu malam lah. Betul tak? Malam dengan weekend lah. Kalau kita maksudnya kalau diorang nak buat training lah, macam geng-geng diorang nak buat training, tim-tim ni semua, dia malam, weekend ataupun dia buatlah waktu-waktu yang macam buat video ke apa kan. So ejen-ejen yang part time dia boleh buat join training tu, ataupun dia boleh dapat info tu based tanpa mengganggu waktu bekerja diorang. Pada pada pendapat saya lah kan, banyak juga kelebihan kalau kita jadi sebagai ejen ni kan. Dia tadi macam Faiz cakap kan, ada je ejen yang boleh buat part time. Lepas tu terlalu banyak company-company yang tak perlu pun keluar modal. So fleksibel lah untuk orang yang bekerja. Dan juga kalau orang tu mau nak cari duit kan, sebab apa dia jadi ejen, dia memang nak cari duit lebih. Tapi kenapa pula dia nak keluar modal, betul tak? So tadi Faiz kata ada je company yang tak perlu keluar modal, tak perlu simpan stok maknanya lah. Okay, untuk rumusan lah, rumusan untuk kita punya podcast hari ni kan, apa itu ejen kan. So boleh tak Faiz buat rumusan tentang apa kelebihan yang mungkin ada yang tadi tak cakap kan, apa kelebihan ejen ni? Okay, so macam ni. Terima kasih Cik Izzuan. Alright, ejen secara rumusan dia lah, okay, dia adalah salah satu platform yang terbaik untuk kita buat duit secara part time. Okay, dan dia adalah satu medium yang kita boleh consider untuk buat side income selain daripada buat Grab ke, buat Foodpanda ke, ataupun buat benda lain, ataupun kita buat macam delivery parcel ke kan. So ni ejen, kita join sebagai ejen adalah salah satu benda yang sangat berkesan lah bagi saya untuk kita explore. Dan macam mana pula kita nak explore, macam saya kata tadi, dia ada banyak sistem ejen dalam Malaysia ni. So kita kena join ejen mana yang sesuai dengan kita punya masa dan income. Contoh, kita nak berapa extra
setiap bulan dengan gaji kita kan kadang tak cukup kan. So kita kata kita nak RM1,000 lah sebulan. Okay, ejen yang mana yang kita rasa boleh bagi kita duit banyak macam tu setiap bulan sebagai extra. Sebab kita kata nak buat extra income. Tapi kalau kita tak boleh dapat extra yang macam kita nak, tak payah buat kan, buang masa kan. Betul. So kita kena tengok lah. So contoh macam kita nak buat ejen dropship. Okay, untuk dapatkan RM1,000, contoh RM1,000, kita kena jual berapa? Mungkin kena jual 10 kotak. 10 kotak baru dapat RM1,000. Ataupun kita kena jual 20 small seceh apa kan, okay, baru dapat RM1,000. Adakah banyak macam tu baru kita boleh dapat RM1,000? Dan kalau kita rasa macam okay boleh ni buat, okay teruskan lah. Ataupun kita kena buat property. Property kan, tapi property kita kena nak dapat setiap bulan, dia bukan boleh dapat setiap bulan. So kalau kita buat penampil air contohnya, kalau macam penampil air, kebiasaannya kalau yang dekat Malaysia ni, satu unit yang terjual average dapat dalam RM300 yang saya tahulah. So 3 unit terjual dah dapat RM1,200. 3 unit dapat RM900. So kalau kita jual 3 unit, 4 unit setiap bulan, dah dapat dah RM1,000 lah Amount yang kita nak tu lah. amount yang kita nak tu lah. So adakah benda ni sesuai untuk kita jual ejen penampil air, ataupun ejen jual tilam ke, ejen jual kursi urut ke kan, ataupun macam tu lah, benda-benda macam ni. So boleh tak kita buat sebulan 4 unit? Okay, kalau 4 kali 3 dapat RM1,200. Okay tak? Kita boleh buat 4 sebulan je, 30 hari kita buat 4 unit je kan. Adakah benda tu okey untuk kita? Ataupun kita nak jual jadi ejen SIM card ke, benda-benda lain tu, kita kena tengok lah kita punya target berapa, kita punya masa macam mana, berapa banyak masa kita nak peruntukkan. Kalau semua ni tik, okay, kita join lah company yang sesuai dengan kita punya masa dan income yang kita nak. Okay, alright, last. Okay, sebelum kita menutup kita punya podcast kita ni, okay, so wajarlah seorang ejen ni dia bukanlah wajib kena duduk depan bank kalau si rumah nak jaga anak, betul tak? So tak adalah perlu kena pergi ke depan bank untuk edar flyer ataupun jual barang yang diorang dah ditentukan oleh leader untuk jual lah. Tak perlu kan, betul tak? Dan secara rumusannya, walaupun part time memang boleh buat duit sebagai ejen. Betul? Setuju Yeah. Okay, so ada apa lagi nak tambahan? Untuk hari ni itu sahaja. Okay. Nantikan kita punya, kalau ada apa-apa soalan yang korang nak, ataupun ada apa-apa komen yang korang nak kita ajukan dan kita bincangkan dengan lebih mendalam pada episod akan datang, sila komen di bawah. Yes, kami dalam program ataupun podcast kami Budak Ejen ni menunggu korang punya soalan, dan kami ready untuk ulaskan apakah soalan yang korang ajukan tu. Okay, see you the next time guys. Bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.